Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita bagi masa sikit lah untuk permulaan ni. Mana-mana yang belum masuk lagi live kita pada malam ni, so boleh, siapa yang dah masuk ni boleh pakai share ramai-ramai. Kita spreadkan. Mungkin kita nak bincangkan satu topik yang agak mungkin ramai di luar sana yang ingin tahu berkenaan dengan cukai. So mana-mana yang baru masuk ni, kita minta tolong share. Yang mana yang dah share tu boleh share lagi ke semua page-page yang ada ataupun di wall sendiri kan, supaya ilmu-ilmu kita pada malam ni kita boleh manfaatkan bersama lah. Okay, kita bagi masa sikit pada mana-mana yang belum start join lagi tu, inform kat diorang mamai, WhatsApp ke apa ke. Okay, jom kita masuk live. Nak tahu berkenaan cukai kita pada malam ni. Okay, tajuk kita mungkin tak berapa berat sangat lah. Tak berapa berat sangat, tapi benda ni ramai yang nak tahu. Macam mana dia nak anggarkan cukai dia. Tapi sebelum kita sentuh bagaimana kita nak tahu berapa banyak cukai yang perlu kita bayar pada setiap tahun, sama ada kita ni berpendapatan sendiri, maknanya kalau kita berniaga sendiri ke ataupun kita bekerja, kita dapat gaji secara bulanan kan. So kedua-dua tu kita akan ceritakan pada malam ni, berapa banyak, apa yang boleh kita buat dengan cukai ni. Boleh tak kita kurangkan, macam mana kita nak kurangkan cukai ni, dan apa benda-benda yang dapat mengurangkan cukai yang mungkin ramai yang tak berapa nak perasan kan. Okay, terima kasih yang baru masuk, Oidania, Syamim, Ibrahim, Zulfahmi. So mana yang baru masuk ni, terima kasih banyak-banyak. So boleh share lah ya pada wall-wall semua, supaya ramai boleh memanaskan kita pada malam ni. Berkenaan cukai, sebab ramai sekarang ni yang agak takut dengan cukai. Sebab LHDN pun sekarang ni pun dah makin agak agresif. Dia nak kejar mana-mana individu ataupun pemilik syarikat, enterprise ke ataupun senang berat yang melarikan diri daripada membayar cukai. Itu kena bahaya, jaga-jaga lah. So sebelum kita nak tahu berapa banyak amount yang yang perlu kita bayar, so saya rasa kita perlu tahu dulu apa sebenarnya yang dikatakan cukai itu, dan siapa yang sebenarnya yang layak dikenakan cukai. Maknanya dia wajib. Maknanya kalau dia ada beberapa pendapatan dalam setahun tu melebihi daripada paras dia, dia dah dikirakan layak untuk dikenakan cukai lah, cukai pendapatan. Okey, kalau untuk pengetahuan, kita sekarang ni baru 9 berapa ni 93 minit, 94 minit macam tu. So bolehlah kita tunggu sekejap lagi, sikit je lagi, mungkin dalam seminit dua, untuk kita tunggu mana-mana yang belum masuk lagi tu dalam live kita malam ni. Okey, so mana yang baru masuk, terima kasih. Hendra Maizwix. So mana yang baru masuk ni, terima kasih. Boleh share live ni untuk kita bersama-sama dapat info kita malam ni. Walaupun mungkin tak banyak, dapat sikit pun masih lagi merupakan satu maklumat yang boleh digunakan yang akan datang lah. Okey, tak apa, tanpa kita melenggahkan masa lagi, so saya nak start lah dengan tajuk cukai kita pada malam ini. Okay, so untuk cukai, kalau untuk makluman, secara umumnya sebenarnya sesiapa sahaja individu yang bermastawatin di Malaysia yang mendapat pendapatan melebihi daripada RM25,501 setahun, ini dia wajib ataupun layak dan mesti memfailkan cukai dia ke Lembaga Hasil Dalam Negeri lah. Tetapi pada tahun 2010, kerajaan ataupun Lembaga Hasil telah menaikkan lagi dia punya taraf pendapatan tu daripada RM25,000 ke RM26,501. Ini pendapatan ni adalah pendapatan selepas kita tolak dengan KWSP.
Lepas kita potong KWSP, berapa setahun yang kita dapat. Kalau kita lebih 26,501, means kita ni antara yang kategori yang perlu membayar cukai lah. Tapi pada 2013 dia naikkan lagi. Maknanya Malaysia punya pendapatan isi rumah ataupun kos perbelanjaan tu mungkin meningkat, dan kerajaan pun alert, dia naikkan lagi. Maknanya kalau 30,667 baru dikenakan cukai, baru diwajibkan untuk membayar cukai. Dan yang paling latest ni pada tahun 2018, sesiapa sahaja individu yang berpendapatan melebihi 34,000 selepas kita potong KWSP tu, baru diwajibkan untuk mendaftar dan file cukai lah. Cukai pendapatan nak kena submit ke LHDN. Okay, so apa yang kita boleh bantu dekat sini? So mana-mana individu ataupun business owner, enterprise, sebab enterprise ni, kalau tuan-tuan nak tahu, enterprise ni walaupun macam ramai yang anggap enterprise ni adalah sebuah syarikat, tapi dia cukai ni akan dikenakan ke atas individu. Dia berbeza dengan syarikat. Syarikat dia punya ada khas cukai dia sendiri dan rate cukai dia sendiri. Yang mana kalau untuk syarikat ni biasanya dalam 18%, 9% dia flat rate lah. Tapi kalau enterprise, dia ada perubahan nilai rate dia itu, tapi bergantung kepada pendapatan dia setahun lah. Walaupun dia ada syarikat, ada own business, ada enterprise ke ataupun partnership, cukai tu dikenakan ke atas individu. Means kalau dia individu tu dia ada 2 ataupun 3 ataupun lebih enterprise, maknanya dia perlu tambahkan segala pendapatan dia untuk ketiga-tiga bisnes tersebut, digabungkan untuk dikirakan berapa cukai yang perlu dibayar. So dia, walaupun keuntungan dia, contohlah kalau setahun tu dia hanya ambil daripada enterprise tu sebanyak 20,000 saja setahun, tetapi pendapatan syarikat yang dikenakan cukai, maknanya lepas dah tolak tu semua, adalah dalam 500,000. Dia bukannya akan di-charge based on 20,000 yang dia ambil tu, tapi dia akan di-charge based on the whole income yang dia dapat dalam enterprise tu. So dalam masa yang sama ni, kalau ada yang tak clear dengan apa yang saya cakap ni, boleh komen kat bawah lah. Kod tertinggal ke apa ke, ataupun masih tak faham lagi, boleh komen kat bawah. Mungkin insyaAllah saya akan baca dan saya akan kupaskan balik lah apa yang kurang faham tu. So kalau ikutkan dia punya cukai tu, dia perlu gabungkan. Kalau sama ada, kalau dia ada bisnes dan dia juga bekerja, so pendapatan bekerja dia tu, bulan-bulan dia dapat daripada syarikat dia bekerja tu, akan ditambahkan dengan berapa banyak syarikat enterprise yang dibuat atas nama dia. So the whole income dia akan digabungkan, akan dikumpulkan, dan dia akan dikira untuk cukai lah. Okay, dan seterusnya, untuk cukai individu ni sebenarnya dia terbahagi kepada beberapa bahagian lah. So antara yang pertama ni adalah kita bekerja sebagai pekerja, ataupun kita ni individu yang bekerja dapat gaji. Yang bekerja dapat gaji, maknanya gaji fix kita lah. Ataupun individu yang foreign, yang luar negara, foreigner, pun akan dikenakan cukai, tapi ada dia punya requirement lah. Tapi untuk malam ni saya nak lebih fokuskan tajuk kita untuk individu yang ada bisnes sendiri, maknanya owner business lah. Dalam masa yang sama nanti saya akan terangkan juga apa yang perkara-perkara yang membolehkan kita dapat pengurangan cukai kita, dan apa relief yang kerajaan Malaysia bagi untuk kurangkan cukai-cukai kita. Dan mungkin benda ni ramai yang tak perasan lah benda-benda ni. Okay, seterusnya saya akan sentuh sikit berkenaan dengan perniagaan dan perkongsian ni. Okay, untuk perniagaan ni biasanya dia terbahagi pada dua lah. Yang pertama ni adalah milikan tunggal, yang mana dia individu ni berniaga secara perseorangan lah. Dia seorang je owner, itu adalah milikan tunggal. Dan yang kedua ni adalah perkongsian. Perkongsian ni dia tak kisah, dia meliputi segala bentuk kerjasama
antara dua atau lebih pihak lah. Yang ni kita boleh tengok contoh-contoh perniagaan ni macam perniagaan runcit, perniagaan jualan langsung, direct selling, ataupun dia buka gerai, dia buka macam stall, burger stall kan. Tapi ikutkan perniagaan ni, kita perlu, apa saja perniagaan kita buat ni, kita perlu first kena register lah. Register perniagaan kita untuk dapatkan lesen berniaga, dan segala income kita itu akan dikira secara setahunan dan akan dikenakan cukai ke atas income kita jika layak. Dan macam saya cakap tadi, kita punya PAR dia, jika kita punya income tahunan kita melebihi 34,000, baru kita ni diwajibkan untuk submit kita punya cukai lah. Kita register dan juga submit kita punya cukai. So untuk sebelum kita nak kira macam mana cukai ini dikenakan, kita kena tahu dulu apa itu pendapatan kasar perniagaan. Okey. Pendapatan kasar perniagaan ni dia termasuk dengan apa-apa saja cash transaction yang kita jual direct. Contoh, kalau kita jual kedai runcit kan, so semua adalah cash transaction. Dia tak ada hutang. Kita nak barang tu kita bayar dan kita dapat. So cash transaction semua ni, ini dikira sebagai kita punya pendapatan kasar lah. Dan yang kedua, dia termasuk juga segala pendapatan yang kita dapat ataupun hutang yang terbit daripada kita jual barang itu kepada klien kita. Yang first tadi adalah cash. Segala cash yang kita terima tu daripada kita jual tu, itu as kita punya pendapatan kasar lah. Sebab sebelum kita nak kira ni, kita kena tahu dulu berapa pendapatan kasar yang kita dapat. So pertama cash, yang kedua apa sahaja, walaupun dia lebih kepada macam kalau company ni dia menggunakan sistem kredit lah. Dia bagi barang dulu, walaupun barang tu dah diberi kepada kita punya customer, tapi duit tu tak dapat credit basis kan. So dia berhutang dengan kita. So hutang yang kita belum dapat, duit yang kita belum dapat ni pun dikira sebagai pendapatan kita dan perlu dikenakan cukai ke atas tu. Sebab tu kalau macam individu ataupun owner business yang kecil-kecil ni agak payah sikit kalau dia nak bagi kredit. That's why sebab apa? Sebab kalau dibagi kredit, benda tu akan dikenakan cukai kat atas. That's why dia more pada cash transaction lah. Okay. So berhati-hati juga. Tapi kebanyakannya kalau company tu dah besar, dia punya customer pun memang big customer, memang sekali masuk memang transaction banyak, ratus ribu mungkin, dia memang terpaksa bagi kredit term. So benda ni pun kena jaga-jaga. Dia juga akan dikira sebagai kita punya income walaupun kita belum terima lagi pendapatan tu. Okay, so yang seterusnya adalah hutang lapuk perniagaan yang diterima. Sebab apa? Dalam cukai ni ada satu term itu untuk hutang lapuk lah. Hutang lapuk ni maknanya contoh kita punya klien kita berhutang dengan kita dah sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun tak bayar-bayar lagi pada kita. Padahal kita dah declare benda tu as kita punya income kan. So untuk hutang lapuk ni dia ada pengecualian, dia boleh ditolak juga sebenarnya. Tapi bila hutang lapuk tu telah dipulihkan, maknanya dia dah berjaya collect, duit yang masuk tu dia akan dikira balik. Dia akan dikira balik untuk dia dikenakan cukai ke atas penerimaan duit tu tadi tu lah. Okey, dan seterusnya adalah pampasan insurans yang diterima berhubung dengan kerugian perniagaan. Maknanya kalau anda kata sesebuah syarikat ataupun kita bagi contoh lah, ada satu kedai runcit ni, dia dah berniaga selama mungkin lama 3 tahun, tapi nasib tak berapa baik, terbakar kan, duduk sebelah bengkel motor pula, tengah buat exhaust apa-apa bagai semua, meletup, kena kedai dia. So dia dapat insurans disebabkan kebakaran tersebut. Dan insurans yang diterima tu dikira sebagai dia punya pendapatan juga. Dia akan dikenakan cukai ke atas insurans yang diterima disebabkan perniagaan dia tadi tu. Okey. Dan juga jika
business owner mempunyai stok dan stok tu diambil untuk kegunaan sendiri, ambilan tu juga akan dikenakan cukai. Akan dikira sebagai, dimasukkan dalam kategori pendapatan kasar adalah. Okey. So bila kita dah tahu apa jenis pendapatan yang perlu kita masukkan sebagai pendapatan kasar ni, dan kita boleh tolakkan dengan perbelanjaan perniagaan, yang mana daripada daripada income bulat-bulat yang kita terima setahun tu, kita boleh tolak dengan perbelanjaan perniagaan. Tetapi untuk makluman, perbelanjaan perniagaan ni tak semua benda yang kita boleh tolak untuk kita kira cukai. Itu kena jaga-jaga. So kita kena faham, kita kena tahu apa item yang boleh kita tolak untuk dikirakan cukai, ataupun item ni boleh digunakan ataupun tidak. So kalau kita dah tahu benda ni, kalau kita tolak, kalau kita ambil, kita keluarkan duit sebagai expenses, benda ni tak ada efek pun dengan cukai kita. Okey, untuk perbelanjaan yang dibenarkan, yang ni seperti yang sedia maklum, segala pembayaran gaji, macam upah kita bayar pada kita punya staff, ini kita boleh tolak dengan pendapatan kasar yang kita dapat tadi. Segala income yang kita dapat tadi, kita boleh tolak dengan gaji untuk kita dapatkan dia punya taxable amount lah, yang perlu dikenakan cukai tu. So selepas tu, untuk bayaran KWSP juga, kita boleh tolak dalam perbelanjaan kasar kita tadi. So bila kita bayar ke KWSP tu, amount yang kita bayar tu kita boleh tolak. Dan juga perbelanjaan, contoh perbelanjaan untuk pembaikan lah, pembaikan premis kita. Contoh kita ada nak aircon rosak ke, maintenance lah, repair and maintenance tu, benda-benda tu pun akan boleh ditolak untuk cukai lah. Dan segala, kalau boleh senang nak faham, apa sahaja perbelanjaan yang berkaitan dengan syarikat, kita boleh tolak dengan cukai. Kita boleh dapat penolakan untuk cukai lah. So untuk perbelanjaan dibenarkan tu kita dah faham. Tu semua benda yang sangat basic. Tapi untuk yang tidak dibenarkan ni pun kena ambil maklum jugalah. Sebab apa? Kebanyakannya company yang kecil macam enterprise ni, diorang buat syarikat tu macam diorang punya sendiri. Sebab memang diorang punya sendiri pun. Sebab apa? Ada setengah tu daripada duit yang dia dapat tu, dia gunakan untuk perbelanjaan peribadi dia. Perbelanjaan peribadi. Tapi untuk perbelanjaan peribadi ni tadi, dia tak boleh ditolak untuk kira cukai. Maknanya bila kita dah buat management account tu nanti, kita dah tolak daripada pendapatan kasar kita, tolak dengan expenses. So kalau dalam expenses tu ada perbelanjaan peribadi, dia kena add back balik, dia kena tambah balik. Maknanya elok-elok lah daripada income kita, contoh senang nak kira, 100,000 tolak dengan 90,000 kita punya expenses. Daripada 90,000 tu 20,000 adalah personal. So kalau ikutkan, kita dapat 100 tolak 90 dalam 10,000. Tapi disebabkan ada 20,000 tu personal, kita kena tambah balik 10,000 tu, tambah dengan 20,000, maknanya 30,000. 30,000 tu akan kita kira untuk berapa cukai yang perlu kita bayar. So rugilah. So mana-mana business owner, sebaik-baiknya duit tu memang kita, kalau kita tak nak dikenakan cukai yang agak tinggi, so kita gunakan memang untuk perniagaan lah. Memang untuk bagi benefit kepada staff-staff, benda-benda macam tu kita boleh tolak. Dan seterusnya, untuk perbelanjaan pembelian aset, macam contoh kalau kita beli aset-aset syarikat, kereta ke, perabot ke, ataupun aircon, furniture, kan baru kita buka bisnes, kita nak kena beli kursi semua kan. So semua perbelanjaan yang kita beli tu, invoice itu kita simpan, kita rekodkan. Sebab apa? Benda tu kita boleh akan declare sebagai aset lah. Dan benda ni, untuk pembelian aset ni, kalau dari segi sudut accounting ni, dia tak termasuk dalam expenses. So bila orang cakap bila kita beli aset tak masuk expenses, so income kita still tinggi padahal kita dah beli. Jangan risau. Sebab apa? Dalam pengiraan cukai tu nanti kita akan terima capital allowance lah.
kita akan tolak capital allowance ni mengikut beberapa persen lah. Biasanya dah 20% setiap tahun kita akan dapat capital allowance daripada aset yang kita belikan. So maknanya dia akan tolak setiap tahun 20% sehinggalah 100% kita gunakan habis, dan lepas tu memang tak ada capital allowance dah. So untuk beli aset tak ada masalah. Benda ni kita boleh kurangkan juga cukai kita. Sebab apa? Kita akan dapat capital allowance. Tetapi jika aset yang kita beli tu, contoh kita nak beli kereta, tapi bila kita buat loan, agreement semua atas nama personal, maknanya aset tu bukanlah aset syarikat ataupun aset enterprise tu, tapi dia adalah milik kepada person, milik individu, bukannya syarikat. So bila dia milik individu, bukan milik syarikat, so maknanya itu adalah peribadi. So bila peribadi ni, benda yang kita beli tu tak boleh ditolakkan dengan cukai lah, so rugilah. So kalau ada beli, biar kita beli atas nama syarikat tu sendiri. Sebab lagi bagus kalau kita buat loan, so setiap bayaran bulanan dia tu kita boleh tolakkan dengan cukai sekali. Kalau kita beli pakai nama sendiri, kemudian kita bayar pakai duit syarikat, at last nanti duit yang kita bayar tu kita kena tambah balik, sebab itu amount tu kita tak boleh, dia tak boleh ditolak untuk cukai lah. Okay, so ini antara perbelanjaan khusus yang dibenarkan, yang boleh ditolak dengan cukai kita. So ramai yang mungkin tak berapa familiar, sebab mungkin diorang tak tahu ataupun tak diberitahu. So segala perbelanjaan majikan untuk peralatan-peralatan, untuk kalau dia ambil pekerja OKU. So kalau orang-orang majikan dia ambil pekerja-pekerja OKU ni, segala perbelanjaan dia untuk peralatan dia, dia punya wheelchair ke, dia punya tongkat ke, apa sahajalah peralatan ni, dia boleh ditolak. Dia dibenarkan untuk ditolak dalam pengiraan cukai dia nanti. So maknanya dia punya income dia akan dikurangkan lah, dan so lagi sikit lah cukai yang perlu dibayar. Dan seterusnya adalah perbelanjaan bagi penerbitan dalam bahasa kebangsaan. So andai kata kalau kita ni adalah syarikat production ataupun syarikat-syarikat yang dia lebih menonjolkan berkenaan dengan kebangsaan punya, so dia ada penolakan khusus dalam penggunaan cukai tu. Itu boleh kita tengok nanti dalam laman sesawang LHDN, dia bagi tahu lebih details lah, berapa banyak amount yang boleh kita tolakkan, adakah kita dapat, ada requirement khusus dia, macam mana kita nak dapatkan penolakan tersebut. Okay? Dan seterusnya, jika kita punya perbelanjaan kita untuk sumbangan kita untuk badan amal ataupun projek awam, benda-benda ni juga, sumbangan kita ni juga kita boleh tolakkan dengan kita punya cukai tu nanti. So sebab tu dia nak menggalakkan rakyat Malaysia ni, yang mana business owner ni, untuk menjumbang kepada umum lah, kepada awam lah. So bila kita contoh, kita sponsor untuk taman kita dekat taman kita ni, playground contoh, kita ada satu taman baru, kita baru pindah, dan kita business owner, kita rasa kita ada tanggungjawab yang untuk menaikkan taman tu sendiri, kita sponsor. Bila kita sponsor, segala amount yang tu kita boleh tolak dalam cukai kita tu nanti. Okay? Dan untuk secara khususnya kalau dalam bidang muzik, sebab kita pun banyak juga saya tengok sekarang ni dah melibatkan diri dengan muzik yang lebih besar kan. Banyak band-band baru yang dah keluar. So untuk muzik ni, segala perbelanjaan untuk majikan yang pekerja-pekerja dia nak mengangkat budaya ataupun muzik kebangsaan ni, pun boleh dapat pengucuran cukai. Yang terakhir ni untuk yang khusus punya adalah jika majikan memberi, maknanya majikan ni dia bayar, kalau kita ada staff ni laki bini dia kerja. So bila laki bini bekerja, anak tak ada orang nak jaga.
Bila tak nak anak, tak ada orang jaga, dia hantarlah dekat pusat asuhan ke, dekat mana pusat penjagaan ke. Tapi kena pastikanlah segala tempat pusat asuhan ni dia berdaftar dengan SDN untuk kita dapat pengurangan cukai. So jika majikan tolong bayarkan bulan-bulan untuk kepada pekerja dia untuk pusat asuhan tadi, itu pun dapat mengurangkan cukai syarikat. Itu kena ambil maklum lah. So bolehlah ramai-ramai lepas ni minta dekat bos, minta dekat kita punya bos tolong bayarkan kita punya yuran nursery kita ni. So sebab nanti benda tu boleh dapat pengurangan cukai, kan. Okey, dan untuk makluman juga, kejap lagi nanti saya akan saya akan pergi kepada apakah pelepasan cukai individu. So dalam masa kita nak kira cukai tu nanti, bila kita dah tahu berapa banyak amount pendapatan kasar kita dan berapa banyak perbelanjaan yang boleh kita tolak untuk pengenaan cukai, so kita juga boleh tolak pelepasan cukai individu dalam kiraan setahun kita. Sebab kalau kita tengok 34,000 tu, takkanlah kita nak 34,000 tu kita kalikan dengan apa sen kita nak kena bayar cukai tu, kan. So ada pelepasan tambahan lain yang kita boleh tolak, dan antaranya yang pertama adalah pelepasan individu tu sendiri. So setiap orang, kalau dia ni seorang yang layak untuk maknanya orang yang wajib untuk bayar cukai, dia boleh tolak dengan pelepasan individu dia sebanyak 9,000. So daripada taxable amount dia yang kita kira tadi tu, dia boleh tolak lagi 9,000 untuk kira berapakah amount cukai yang perlu dibayar. Dan yang kedua adalah segala perbelanjaan rawatan, perubatan, keperluan khas dan penjagaan untuk ibu bapa. Yang ni untuk ibu bapa, kalau mana-mana kita ada bayarkan untuk segala dia punya sakit-sakit, dia masuk ward, kan. Dia ada masalah masuk hospital memang tak terbulan, ada nak kena dialisis ke apa bagai. So benda-benda ni pun kita boleh tolak, tapi hanya untuk ibu bapa sahajalah. Kalau ibu bapa awek ke, ibu bapa isteri tak boleh, dia kena ibu bapa sendiri. Yang ni terhad untuk 5,000 sahaja setahun. So kalau ada perbelanjaan tu, make sure kita simpan segala invoice, segala receipt tu, kita boleh tolak dalam cukai kita tu nanti. Ataupun yang kalau ibu dan bapa, bagi seorang ibu dia terhad kepada 1,500. Maknanya kalau dia ada mungkin yang untuk ibu dan bapa ni, dia untuk ibu dia, kalau contohlah bapa dia ada kahwin 2 orang, tapi kalau ikutkan mak dia seorang je, kan. Yang ni untuk ibu, kalau ibu saja 1,500, untuk bapa saja 1,500. Dan seterusnya, jika ada peralatan sokongan untuk orang-orang yang kurang upaya, contoh kalau kita nak beli tadi untuk ibu bapa kita tadi, ini untuk kita sendiri ataupun suami ataupun isteri yang kurang upaya, ini pun kita boleh dapat penolakan cukai yang ini terhad kepada 6,000 sahaja. So 6,000 sahaja. So make sure apa sahaja peralatan yang kalau kita ada anak ataupun mak bapak yang OKU pun boleh dapat pelepasan cukai sebanyak 6,000 lah maksimum. Kalau lebih tu tak dapat lah. So, contoh kalau kita beli peralatan untuk OKU ni mungkin 7,000, hanya 6,000 saja kita dapat tolak. Okey, so kalau individu tu sendiri adalah orang yang kurang upaya, dia akan dapat lagi penambahan 6,000. Ini terus 6,000, tak ada maksimum, tak ada minimum. Daripada 9,000 tadi dia dapat, kalau dia OKU dan dia pendapatan dia lebih daripada 34,000, dia dapat lagi tambahan 6,000. So banyak pelepasan ataupun banyak pengurangan cukai yang boleh dikirakan nanti. Dan seterusnya, kalau dia masih belajar lagi, income dia agak besar, mungkin 2,900 sebulan. Kira kalau 2,900 ni mungkin dah lebih pada 34,000 lah, kan. Tapi dia dalam masa sama, dia ni belajar. Dia ambil part time master. Dia kerja sambil belajar.
Ini segala perbelanjaan untuk pengajian dia sendiri. Yang ni kena sendirilah. Dia tak boleh anak ke, ataupun bini dia ke, ataupun suami dia ke, atau mak dia atau bapak dia, itu tak boleh. Tapi untuk diri sendiri, yang ni terhad setahun sebanyak 7,000 sahaja. Terima kasih yang baru masuk, maaf. Tak sempat yang nak baca ramai-ramai kat atas ni kan. Okey, Syahrul Zaman, terima kasih masuk. So boleh share lah mana-mana yang baru masuk ni. Boleh tekan button like, boleh spam like tadi, love ke kan, untuk kita tahu, bagi sokongan sikit untuk kita ceritakan apa lagi pengecualian cukai yang perlu kita tahu untuk kita tolakkan kita untuk cukai kita tadilah. Okay. So untuk selain pada itu, jika ada perbelanjaan perubatan yang untuk penyakit yang serius lah, untuk yang ni boleh untuk diri sendiri, suami, isteri atau anak-anak. Segala perbelanjaan perubatan lah, walaupun kita dapat cover daripada insurans lah. Contoh kita ambil insurans, kita dapat cover, dan receipt-receipt tu kita boleh tolakkan juga untuk kita punya pengurang, dapat pelepasan cukai lah. Yang ni untuk perubatan ni, untuk penyakit yang kritikal, yang penyakit serius, dia terhad kepada 6,000 setahun. Untuk 6,000 setahun. So yang ketujuh adalah pemeriksaan perubatan. Untuk pemeriksaan perubatan ni, dia boleh untuk diri sendiri pun boleh, untuk suami, isteri atau anak-anak pun boleh. Tapi yang ni dia terhad untuk 500 sajalah. Yang ni supaya kerajaan dia nak menggalakkan kita untuk membuat pemeriksaan perubatan secara tahunan. Sebab ada mungkin ramai juga kat sini yang tak pernah buat medical check up sendiri. Dia tak tahu dia punya status kesihatan tu macam mana. Kalau dapat pelepasan ni, dia tengok ada pelepasan punya, so tak apa, kita pergi. Sebab apa, nanti daripada income kita, receipt-receipt yang kita dapat tu untuk kita buat medical check up tu, kita simpan, boleh kita tolak dengan cukai tu nanti. Sebanyak 500 lah, tapi terhad pada 500. Untuk perbelanjaan perubatan yang penyakit serius tu, dengan medical tu, dia punya limit termasuk, dia gabung lah, itu 6,000. Tapi untuk pemeriksaan perubatan untuk diri sendiri tu, dia 500 saja. Okay. So selain daripada tu, untuk gaya hidup juga ada termasuk dalam pelepasan cukai juga. Contoh, kalau kita ni seorang yang rajin membaca, suka baca-baca jurnal, majalah ke, novel ke, ataupun macam dulu ramai peminat majalah apa kan. Itu pun segala buku-buku, novel ke, apa-apa bahan bacaan, yang ni pun kita boleh dapat pelepasan cukai juga. So yang kedua, kalau komputer sebab sekarang ni pun zaman dah canggih, ramai yang menggunakan komputer, telefon, segala gadget-gadget ni pun, kalau boleh, kalau kita ni jenis yang setiap tahun tukar telefon, simpanlah receipt-receipt yang kita bayar tu, sebab benda ni cukai yang kita kena buat untuk tahun depan. So yang ni untuk pembelian komputer, pembelian peralatan sukan, dan juga last sekali untuk bayaran bil bulanan untuk internet. Segala empat-empat ni dia dapat pelepasan cukai sebanyak terhad kepada untuk 2,500 sahaja. So kena pandai-pandai lah. Dia ada 4 buku tadi. Yang kedua adalah komputer, gadget ataupun telefon. Yang keempat adalah pembelian peralatan sukan. Kita nak beli bola ke, nak beli raket ke, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan peralatan sukan ni, kita boleh dapat pelepasan juga. Dan yang keempat adalah bayaran bulanan internet. Benda ni jangan risaulah. So kalau kita ni kita subscribe Unify, contoh Unify yang baru-baru ni kan, ada sahabat saya baru subscribe 30 Mbps dekat rumah dia. Bulan-bulan dalam berapa tu, dia kata promo dalam 49 tak silap saya, 89 ke 49. Yang tu pun, kalau 49 sebulan tu pun, dia kira untuk pendapatan dia nanti dia boleh tolak untuk cukai. Okey, ada soalan tadi ni daripada Akhirul lah. Mana lagi bagus, cukai syarikat atau cukai personal? Okey. Untuk pertanyaan untuk mana lagi bagus untuk cukai syarikat atau cukai personal ini, dia sebenarnya depends. Dia tengok. Sebab apa? Kalau cukai syarikat tu adalah enterprise, dia sama je lah. Sebab macam saya cakap tadi, kalau dia enterprise, sebab cukai tu akan dikenakan atas individu.
Maknanya itu adalah cukai individu lah, tapi berbanding dengan cukai untuk syarikat senayan berhad ataupun berhad, yang ni dia adalah flat rate. Dia sebanyak dia bergantung pada tahun juga. Macam untuk tahun 2018, 2019 dalam 18% lah. Tapi kalau untuk pendapatan, kalau dia adalah individu, dia bergantung kepada jumlah pendapatan dia. Yang pasal rate dia nanti saya akan terangkan selepas ni. Agak-agak ujung-ujung sikit, saya akan bagi tahu. Untuk menjawab soalan ni lebih detail nanti, saya akan ceritakan pada ujung ni sikit, sebab ada benda nak diterangkan lagi. Saya akan bagi tahu untuk personal berapa persen, untuk syarikat berapa persen, kalau kita income kita 70,000 ke 80,000 ke ataupun 1.5 million ke, berapa cukai yang kita nak bayarkan. Itu kita boleh nampak lebih details lah. Kalau nak tanya mana bagus ataupun tidak bagus, nanti bila kita cerita berkenaan dengan cukai tu, nanti rate dia tu, nanti baru kita nampak, baru kita sendiri boleh nampak mana sebenarnya yang lebih baik untuk kita gunakan, masuk dalam personal ataupun untuk syarikat lah. Okey. Kita sambung balik untuk topik kita berkenaan dengan pelepasan cukai ni. Sebab untuk pelepasan cukai ni dia ada banyak. Dia ada lebih kurang dalam 21 benda yang kita dapat ni untuk tahun 2019 lah. Untuk 2019 ada 21 pelepasan cukai yang kerajaan telah bagi. Okey, kalau bayar cukai lebih, boleh mudah lepas loan ke? Okey, soalan yang baik ni. Sebab banyak orang yang sekarang ni nak masuk loan untuk kembangkan bisnes dia. Dia nak tengok bayar cukai lebih. Soalan dia, adakah kalau dia bayar lebih boleh lepas loan? Okey, untuk loan ni sebenarnya bank kebiasaannya lah, secara umumnya bank akan tengok lebih kurang dalam 4 benda ni lah. Yang pertama, adakah kita seorang pembayar cukai? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah kita ni ada masalah dengan bank tu sendiri? Maknanya adakah kita ini blacklist lah? Kalau kita blacklist memang susah lah. Yang ketiga, kita punya secret dan sitos kita tak ada masalah. Nama secret sitos kita clear, cantik, tak ada problem. Yang keempat, management account tu sendiri. Kalau kita company, enterprise, so bank akan minta management account sebagai dia punya panduan untuk dia tengok company punya kukuh ke tak kukuh lah. So kalau kita bayar lebih ataupun tidak, dapat mudah lepas loan ke tidak. Kalau lebih, sebab apa? Bila kita bayar cukai ni lebih, bermakna kita punya income tu adalah banyak. Dia menunjukkan kita ni ada duit yang sangat banyak. Bank dia takkan bagi pinjam, dia takkan luluskan loan untuk orang yang tak ada duit. Sebab diorang pun nak dapatkan profit. Dia takkan bagi kepada orang yang tak ada duit untuk dia bagi pinjam. Sebab apa? Dia tahu orang yang tak ada duit ni dia takkan bayar pinjaman. So rugi pada untuk bank. So kalau kita declare income kita tinggi, so lebih banyaklah amount cukai yang kita boleh bagi. Sebab tu kalau macam contohlah lebih mudah, kita nak buat rumah, kita nak beli rumah. So dia ada kelaikan dia. Untuk rumah 500,000 ni, berapa pendapatan kita yang kita ada. So pendapatan yang kita ada ni, kita akan tengok lah. Dia akan kira, okey, cukai dia banyak ni. So bila dia cukai dia tinggi, maknanya income dia pun juga tinggi. Tapi itu tak bermakna dia punya syarikat tu bagus atau tidak. Sebab apa? Untuk pengenaan cukai tu nanti dia ada banyak pelepasan. Banyak pelepasan yang kita boleh dapat. Walaupun income dia A dengan B ni adalah sama. Contoh dia dapat 10,000 sebulan, ini pun 10,000 sebulan. Yang A ni bisnes dia dia punya cukai dia kena bayar dalam mungkin dalam 8,000. 10,000 sebulan kan, mungkin dalam 8,000 lah. Yang ni pula dia kena bayar cukai dalam mungkin 4,000 sahaja. Walaupun dia bayar cukai lebih tinggi, tetapi income dia sama, bermakna dia ni banyak benda yang dia dapat pelepasan cukai lah. Bila dapat pelepasan cukai, still benda yang sama juga dia akan dapat untuk dari segi loan tu sendiri. So kalau nak dapatkan loan lebih tinggi, kita memang perlu income kita lebih besar. Dan bila income kita lebih besar,
cukai kita pun akan turut terlibat lah. Dia akan naikkan juga income kita punya cukai tu nanti. Okey. Dan seterusnya adalah untuk pelepasan cukai tadi adalah Schedule SP lah. Schedule SP. So, apa sahaja jangan risaulah. Ada orang dia dapat gaji, dia kena bayar sendiri Schedule SP dia. Kan? So, kalau Schedule SP yang dibayar tu pun sebenarnya akan ditolak juga nanti. So, cukai tu tak akan dikenakan jika dia bayar Schedule SP, dia boleh tolak lah. Tapi kena ambil tahu juga, once bila kita dah sampai tempoh matang, kita nak keluarkan Schedule SP tu nanti, itu pun baru dia akan dikenakan cukai. Maknanya duit yang kita bayar untuk Schedule SP tu kita boleh tolak, maknanya tak akan dikenakan cukai. Tapi bila kita keluarkan je duit Schedule SP tu, income kita pada tahun tu akan dikenakan cukai. Maknanya income kita, duit dalam Schedule SP tu pun akan dikenakan cukai jugalah. Okey. Dan yang ke-19, yang ke-19 ni skim persaraan swasta. Yang ni skim-skim yang diterbitkan oleh kerajaan lah. So jika ada skim-skim persaraan, contoh macam bukannya Schedule SP lah, tapi ada skim-skim yang lain, itu pun boleh ditolakkan dengan cukai itu sendirilah. Yang ke-20 adalah insurans pendidikan. Jika kita ni ada membayar insurans untuk pendidikan dan juga perubatan, yang ni dia tak termasuk dengan tidak termasuk untuk dalam penolakan gaji kita. Yang ni kalau insurans yang kita bayar ni untuk pendidikan perubatan ni pun kita dapat pengecualian cukai ni sebanyak 3,000, terhad kepada 3,000. Okey. Dan yang terakhir adalah perkeso lah. So maknanya kalau kita kira income kita, bila kita dapat gaji kita bulan-bulan tu dah tolak dengan EPF dan SOCSO, amount tu baru kita akan buat pengiraan cukai tu nanti. Sebab benda-benda ni kita dapat tolakkan untuk mengurangkan kita punya cukai lah. Alright. Dan seterusnya, sebelum kita nak akhirkan kita punya live ni, ada lebih kurang dalam 20 minit mungkin, kita nak tengok dulu macam berapa peratusan, berapa rate yang cukai yang perlu kita dikenakan ke atas kita. Sebab ada orang takut, kan? Dia takut cukai dia agak tinggi ke, berapa nak kena bayar. So kalau kita untuk tax rate ni sebenarnya tuan-tuan boleh tengok dekat laman web LHDN tu sendiri. Dalam LHDN tu dia dah paparkan berapa amount ataupun tax yang perlu dibayar jika pendapatan kita melebihi certain amount. Okey, untuk yang permulaan ni, untuk individu ni, untuk 2019, dia the minimum rate adalah 1% lah. 1%, dan the maximum dia boleh pergi dalam 30%. Untuk 30% ni jika kita punya income kita, taxable amount kita, taxable income kita melebihi daripada 2 juta, itu adalah 30%. So sebab itulah apa saya nasihatkan, jika income kita ni sebagai business owner, yang mana income kita ni melebihi daripada 70,000. Sebab apa, kalau kita tengok dalam rate ni, rate untuk cukai ni, jika 70,000 ke 100,000, kadar pendapatan, kadar cukai dia adalah 21%. Kalau kita nak bandingkan dengan cukai yang perlu dibayar oleh syarikat, maknanya syarikat Sdn Bhd lah. Syarikat Sdn Bhd dia dah 18 atau 19% je, ikut bergantung pada tahun lah. So sebab tu saya cakap tadi, kalau kita punya income 70,000 ke bawah, better kita go dengan enterprise dulu. Sebab apa, rate dia dalam 14% ke bawah lah. Untuk 20,000 1%, 35,000 3%. Jika bawah 70,000, better kita go pada enterprise dulu. Sebab apa, kalau kita dah lebih pada 70,000, rate dia terus naik 24. Padahal kita punya mungkin 71,000 je income kita untuk setahun tu. Tapi rate kita 21% berbanding dengan syarikat Sdn Bhd yang pendapatan dia pun dalam 75,000, dia punya cukai, kadar cukai dia hanyalah dalam 18% sahaja. So dari segi cukai tu agak tinggi untuk business owner yang mana daripada enterprise tapi dia punya income agak banyak. So boleh beralih daripada enterprise tu, boleh beralih kepada Sdn Bhd lah. Sebab apa, 21% tu satu amount yang agak besar jugalah. Lagi-lagi lah kalau
Banyak juga saya tengok usahawan-usahawan yang punya income setahun tu kadang-kadang 1.5 juta. Sampai kan ada yang baru-baru ni kita tengok dia enterprise saja, tapi dia punya pendapatan dia dekat dalam 3 juta. So bila 3 juta tu dia punya tax rate dia dah 30% lah. Dah boleh pergi melangkau the maximum amount lah untuk tax rate ni 30%. So cukai yang kita bayar tu dah kira boleh katakan kalah lah dengan foreigner yang bekerja kat Malaysia ni. Sebab foreigner pun dia punya rate pun dalam 28% macam tu je. Tapi kita ni dah bayar 30%, agak tinggi. Memang agak tinggi. So plan-plan apa yang dinasihatkan supaya kita daripada enterprise ni boleh beralih kepada Sdn Bhd. Tapi untuk Sdn Bhd ni kena sedia maklum lah, dia punya komitmen, dia punya cost dan juga dia punya cara tu agak berbeza dengan enterprise. Macam enterprise ni kita renew license saja, kita lesen berniaga kan. Kita setiap tahun kita renew RM30, RM30, tapi macam Sdn Bhd, kalau tuan-tuan dah buka kami Sdn Bhd ni, dia ada komitmen tahunan. Sebab kita nak kena follow Company X punya peraturan, yang mana kita wajib kena buat submission annual return, kena submit audit setiap tahun kan. Benda-benda ni kena ambil kira. So kalau berminat untuk buka syarikat Sdn Bhd ke, ataupun nak tanya lebih lanjut, boleh terus WhatsApp kepada saya ataupun komen kat bawah ni, kita mungkin boleh discuss lebih detail lah. So tapi untuk malam ni kita nak cerita lebih kepada cukai-cukai, berapa anggaran cukai yang kita perlu bayar kepada LHDN, supaya kita boleh susun lah apa strategi kita untuk tahun akan datang, cukai yang akan datang pada tahun ini. So kita dah boleh plan lah, okay, kalau kita beli something ni, adakah boleh ditolak cukai ataupun tidak. Sebab ada banyak juga klien-klien yang tanya, dia tanya saya soalan yang sama lah. Better sebab saya ni ada enterprise dan saya juga ada Sdn Bhd. So mana bagus saya nak beli kereta ni? Sebab dia bagi kereta ni, dia belikan kereta ni untuk staff. Bila dia bagi kereta ni untuk staff, nama atas agreement tu adalah nama individu. So sayangnya dia punya yang dibayar tu adalah bukan syarikat punya lah. Dia dibayar tu adalah sebab kereta tu atas nama individu. So rugi untuk dia disebabkan segala pembayaran bulanan mungkin bulan-bulan yang dia perlu bayar ke bank tu tak dapat ditolakkan untuk cukai lah. So agak rugi. So lagi bagus jika dia beli atas nama syarikat dan digunakan untuk staff. Itu lagi bagus. Dan dalam masa yang sama, syarikat tu nampak lebih besar lah, lebih gah, disebabkan bila kita beli motor vehicle ni, kita beli kereta ni, kita boleh jadikan dia sebagai aset syarikat. Sebab aset syarikat ni pun salah satu benda yang penting untuk kita menunjukkan kita punya condition syarikat tu sendiri. Sebab apa, orang kalau nak masuk tender ke, nak buat loan ke, diorang akan tengok, apa yang diorang akan tengok adalah berapa banyak aset syarikat yang ada, berapa banyak liability yang ada pada syarikat tu sendiri, dan adakah syarikat ini membuat keuntungan yang besar berbanding dengan modal yang telah diterbitkan. That's why capital pun agak penting, kena ambil maklum. Sebab ada setengah orang untuk company Sdn Bhd ni pun diorang dah buka diorang dah gunakan modal diorang sendiri, tapi tak declare dalam Sdn Bhd sendiri. Okey, sebelum tu ada soalan daripada Nabil Afiq, apa jadi kalau kita tak declare income kita? Masya-Allah. Ini boleh ni LHDN pergi kejar Nabil terus ni. Okey, apa jadi kalau kita tak declare income kita? Okey, so kalaulah kita rasa kita punya pendapatan ini lebih daripada 34,000, then kita tahu benda ni kalau kita lebih pada 34,000 setahun, kita dah dikategorikan antara individu yang wajib untuk declare cukai. So jika kita tak declare kita punya cukai, jika dapat dikesan oleh LHDN, penalti sebanyak 300% akan dikenakan. Banyak tu, 300%. So LHDN ni dia akan kenakan penalti sahaja 300%. Makna kata kalau andai kata kita punya income kita, bila kita dah kira kan taxable amount kita berapa, kita kira berapa cukai kita, contohnya cukai kita 1,000.
So 3,000 sahaja adalah untuk penalti, bayaran penalti. Dan 1,000 tu still masih kena bayar juga. 1,000 tu adalah kita punya income, kita punya cukai. So bayar 1,000 plus 3,000, 4,000 kita bayar. Elok-elok perlu bayar 1,000 je cukai, dah jadi kena bayar 4,000. So sangat-sangat berisiko lah. Dan benda ni pun sebenarnya memberi kesan jugalah kalau kita tak bayar cukai. Sebab apa? Untuk buat loan syarikat ke, atau untuk buat loan peribadi untuk rumah ke, untuk kita masuk tender ke, tender syarikat kan. So benda-benda ni kalau kita tak declare, memang kita akan ditinggalkan lah. Memang takkan dapat lah. Jangan nak berharap lah. Memang takkan dapat. Sebab apa? Kita cukai pun kita tak bayar. So macam mana orang yang tak bayar cukai ni, dia tak banyak benda yang dia akan dapat manfaatnya. Lagi-lagi kalau loan company, income memang sangat banyak, 1.5 million. Tapi nak buat loan rumah yang 300,000 pun tak lepas. Sebab apa? Sebab dia dah 3 tahun beroperasi, tapi tak pernah declare pun cukai dia. Bila bank minta dia punya receipt pembayaran cukai tu, tak ada sebab dia tak pernah declare. Buta-buta je, walaupun income dia besar, loan yang agak kecil tu pun takkan lepas. So berhati-hatilah. Walaupun untuk loan tu mungkin ada yang tak nak buat, tapi kita kena faham, jika kita tak bayar ni, penalti yang agak tinggi dikenakan. So sangat-sangat berisiko lah. Sebab apa? Itu baru setahun. Andai kata kalau dah 2 tahun ataupun 3 tahun tak bayar, kita boleh kira sendiri. Kita boleh kira sendiri berapa amount yang perlu kita bayar ke LHDN. Boleh jadi kita jatuh muflis pun boleh jadi. Sampai kita bankrupt. Sebab semata-mata nak clearkan masalah kita dengan pihak LHDN. Sebab sampai sekarang LHDN ni dia takkan bagi pengerangan tau. Untuk cukai ni, amount yang perlu kita bayar ni, once kalau dia dah kesan kita, dia dapat tahu kita ni lari daripada cukai dah 3-4 tahun buat tapi tak pernah bayar, tak pernah declare, dia dapat tahu. So kalau dia dah keluarkan satu amount yang perlu dibayar, dia dah kira kan. Sebab kita ni degil, mungkin kita ni degil. Dia dah bagi warning pertama pun tak ada apa-apa. Dia dah suruh hantar management account, kita tak buat management account, tak pernah hantar pun, tak pernah submit pun, sampai dah due date pun tak bayar-bayar. Sekali dia akan letak satu amount based on kita punya company punya fee lah, bidang kita lah. Contoh kalau kita buka kedai gunting rambut, dia akan tengok kebanyakan secara purata kedai gunting rambut punya income berapa, cukai dia berapa, dia akan letak. Walaupun pada asalnya kedai kita tak beroperasi pun, itu yang bahaya. Kita walaupun kita tak beroperasi, kita perlu juga inform dekat pihak LHDN. Sebab LHDN ni dia bukan yang tahu kita buka company kecil-kecil je kan. Mungkin jual burger ke, ataupun kita mungkin buka buat direct selling je tapi kecil-kecil. Tapi still kita kena declare. Bila once kita declare, baru pihak LHDN tahu yang kita ni adalah antara orang yang tak perlu dikenakan cukai lah. Sebab tak semestinya bila kita dah reach, dah lebih pada 34,000 ni, kita kena bayar cukai. Ada juga orang bila kita kira amount dia adalah lebih pada 34,000, bila kita kira dia ada pengecualian cukai yang banyak relief yang dia masukkan dalam tu, dan dia tak perlu bayar pun cukai tersebut. Cukai dia tak perlu bayar pun, means dia tak antara orang yang tak dikategorikan untuk bayar cukai lah, tapi still wajib untuk declare. Benda tu yang ramai yang ambil remeh. Sebab apa? Dia kata, aku company kecil je, income pun tak banyak, so tak payahlah nak declare, tak payah declare. LHDN ni dia bukannya tahu pun kita ni company kita run ataupun tidak. That's why kita once nama kita dah register dekat SSM, tak kisahlah enterprise ke, Sdn Berhad ke, kita declare kita punya perniagaan tu sendiri. Lagi-lagi lah kalau kita berniaga ni buka 3-4 company, 3-4 enterprise nama kita kan. Sebab enterprise pertama ni nak bagi abang, enterprise kedua ni kita nak buat bisnes kereta lah, enterprise keempat ni nak buka tadika lah kan. Tapi disebabkan 4-4 ni adalah atas nama kita, kita kena declare setiap 4-4 ni, kita kena buat management account dia. Kita kena tengok berapakah pendapatan kita untuk syarikat kita yang pertama ni, yang kedua, yang ketiga dan keempat ni kita akan campurkan, kita akan kirakan berapakah pendapatan kasar yang kita dapat pada tahun tersebut. Kita akan tolakkan lah dengan expenses yang dibenarkan. Mana-mana expenses yang tidak dibenarkan tu kita akan add back balik.
dan kita akan tolak relief yang kita boleh dapat daripada list-list yang saya cakap tadi itulah. So mana-mana yang masih lagi rasa-rasa kurang faham lagi berkenaan dengan cukai ni, ataupun ada benda yang dia tak tahu, boleh komen kat bawah, boleh tanya saya direct, tak ada masalah. Ataupun kalau rasa macam segan-segan kan, daripada ramai yang ada kat sini ni rasa segan-segan, dia ada bisnes, dia tak pernah declare dah 2 tahun, tapi dia macam takut-takut juga nak tahu ni apa benda nak kena buat ni kan, boleh je WhatsApp pada saya, ada link WhatsApp dekat bawah tu, boleh tekan, boleh WhatsApp kat saya, mungkin kita boleh berjumpa ke, kita boleh discuss ke, saya boleh consult lah, saya boleh advise lah apa yang perlu kita buat. Dan paling penting sebenarnya, ramai yang takut juga sebenarnya sebab dia dah bisnes, invoice semua dah hilang kan. Invoice dah hilang, macam mana tuan? Invoice saya tak ada ni, saya dah berniaga dah lebih kurang 5-6 tahun. Invoice satu apa pun tak ada, sebab saya ni cowboy, berniaga cowboy orang kata. Dapat ni, beli bayar, entah receipt dah ke mana. Tak apa, yang penting kita, apa yang kita boleh buat, kita boleh trace kita punya perniagaan tu berpandukan dengan bank statement syarikat lah. Kalau kita tak ada bank statement syarikat, mungkin bank statement personal. Based on bank statement tu, mungkin kita boleh trace berapa banyak pendapatan kita pada tahun tu, dan kita boleh declare. Bila kita declare ni, lagi senang lah. Senang untuk kita, lagi-lagi untuk buat loan lah kan. Sebab banyak orang yang tanya yang nak declare ni sebab dia nak buat loan, tak lepas. Sebab apa? Tak pernah declare langsung cukai yang dia ada. Okay, so kita pun dah sampai ke penghujung masa, mungkin ada lebih kurang 2 minit. So terima kasih kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan yang join kita punya live pada malam ni. Mungkin saya tak boleh nak ceritakan benda ni lebih terperinci. Mana yang nak tahu lebih terperinci tu, boleh datang ke pejabat kami di Megan Avenue 1 Jalan Tun Razak, ataupun boleh WhatsApp ataupun call saya je. Kita boleh discuss, boleh call, boleh cerita dalam phone pun tak ada masalah, ataupun kita boleh set appointment untuk jumpa. Saya boleh advise macam mana, apa yang tuan perlu buat, macam mana nak declare, macam mana nak kira, berapa nak kena bayar tu, kita boleh discuss, nanti kita boleh bincang. So terima kasih lagi sekali untuk Den Saha, Nabil Afiq yang datang baru masuk, Fakrul Razi dan yang lain-lain ni. Minta maaf jika ada soalan-soalan yang saya tak sempat lagi nak baca tadi. Mungkin boleh direct terus WhatsApp dekat saya, nanti kita boleh discuss, kita boleh cerita lebih lanjut ke ya. Terima kasih lagi sekali banyak-banyak. Dan jika ingin tahu lagi lebih lanjut berkenaan dengan cukai, account and tax, boleh direct terus call ataupun WhatsApp pada saya, kita boleh jumpa atau datang ke pejabat kami lah. So buat masa ni itu sahaja yang boleh kita kongsikan pada hari ni. Tapi kalau ada rasa siapa-siapa yang ada kat dalam ni masih ada soalan, ataupun tak clear, baru masuk ke, tak dengar daripada awal tadi, ada masa lagi ni, tak ada masalah, saya boleh jawabkan, saya boleh clearkan apa persoalan yang ada. Kalau ada nak soalan pun boleh soal sekarang ni, tak ada masalah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Kita pun dah nak pukul 10 dah ni, nak pukul 10 dah. Kita boleh berjumpa lagi esok. Kalau hari ni tak sempat nak tanya, esok pun kita ada juga, jangan risau. Esok pun saya live lagi, boleh tanya untuk esok. Tapi esok punya topik adalah yang tu kena tengok dekat dalam page kita. Nanti kita akan postkan apa topik yang kita nak bincangkan untuk esok, apa benda yang kita nak tahu, kita nak cerita pasal esok ni, boleh tengok dalam page kita akan datang, kita akan sebarkan nanti. So mana yang baru masuk ni ataupun yang dah ada dengan kita ni, boleh like page kita, boleh subscribe kita punya YouTube, boleh tengok kita di platform-platform sosial media yang lain. So kalaulah berminat dengan servis-servis yang kita ada, boleh terus berhubungi kita lah, di talian mana ada link dekat bawah tu, boleh tekan, tak ada masalah. Sebab kita ni adalah sebuah syarikat one stop center, memudahkan. Kita boleh buat, kita merupakan kami syarikat company secretary. Kalau mana-mana yang nak buka syarikat Sdn Bhd tu, yang tak tahu macam mana nak buat, boleh berjumpa dengan kita. Dalam masa yang sama, kita juga ada buat accounting, audit,
tax, MOF dan juga CIDB. Dan baru-baru ni sebab sekarang ni pun dah ramai, sangat banyak yang buka yayasan, dan mungkin lepas ni saya boleh buka topik yang lebih details dari segi accounting ke ataupun perubahan yayasan ke. So kalau nak tahu ataupun nak saya cerita topik apa, boleh juga komen kat bawah tu nanti. Okay, so saya rasa itu sahaja pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudi tengok live saya pada malam ni. Kita boleh berjumpa lagi pada esok hari. Nama saya Aidil. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.